Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya nak ceritalah. Cerita ni sebenarnya dilakukan juga sendiri oleh saya. Ya. Dilakukan juga sendiri oleh saya. Iaitu apa? Dan ia merupakan kesilapan-kesilapan yang menyebabkan kita terkandas, tersangkut di puncak yang kita istilahkan, yang diberi gelaran terciduk, dan menyebabkan duit kita tersangkut di satu-satu kaunter lah. Okey, ni kesilapan yang paling biasa, yang paling selalu, walaupun orang yang dah lama main pun, dia kadang-kadang dia melakukan kesilapan yang sama jugalah. Okey, apakah kesilapan tu? Kesilapan itu adalah satu, sebab main saham ni memanglah kita tengok testimoni menunjukkan keuntungan, dan di sebalik keuntungan tu kita tak tahu pun dia pernah loss ke, dan adakah dia masuk-masuk je terus untung kan. Biasanya tak berlaku lah yang macam tu. Cumanya kalau kita tengok dari sudut apa yang berlaku lah, sama ada kita sedang mengalaminya ataupun kita telah mengalaminya ataupun pernah mengalaminya, ketahuilah bahawasanya top 30 yang aktif, most aktif yang kita tengok dekat platform tu adalah suatu pemilihan yang berbahaya lah untuk kita entry di kawasan tersebut lah. Contoh okey, satu-satu kaunter tu kita ni selalu tak tengok warna merah tau. Satu-satu kaunter tu warna merah ni kita tak nampak. Kita tak nampak kan. Hijau kita nampak. Dan hijau dia naik 1 sen, 2 sen. Itu kita dah tertarik dah tu. Silap-silap naik 1 sen, 1 sen, 2 hingga 20 sen hingga 21 sen. Kita dah tertarik lah ni. Kata, mungkin dalam hati kita kata, uish, nak naik lagi ni kan. Kita pun, dia dah bergerak dah. Harga dah bergerak dah. Kita pun belilah pada paras 215. Okey, tandalah kita beli kat sini Kita pun belilah kat sini. Kemudian kita mengandaikan dia naik lah. Naik. Pandai pilih kaunter ni. Hijau, nampak ada profit kan. First pilih dah ada profit kan. Hijau. Hijau. Double ni. Kalau dapat naik lagi banyak ni, bagus ni. Cepat ni kan. Betul lah. Orang kata main saham ni boleh menguntungkan kan. Rupa-rupanya bila sampai kat sini, kalau kita tengok buy rate persen tu, waktu kita beli ni dah start 80%, 90%. Okey. Jadi ini salah satu tips lah. Bila buy rate 80% hingga 90% punya kenaikan, ketahuilah olehmu bahawasanya buy rate tu terdiri daripada orang-orang yang nak main dan nak nak buat untung cepat dan nak keluar secepat mungkin lah. Yang ada orang panggil first in first out lah, fast in fast out lah, apa benda lah kan. Dia ada untung sikit, 1 bit 2 bit, dia jalan. Dan kita pun dah tertarik lah dekat sini, dan kita dah ada kat sini. Kemudian bila dia sampai kat sini, kita kata, dah turun ni. Tadi ada contoh ada 100, dah 50 dah. Kemudian naik balik. Naik balik, turun balik. Dia tak tahu signal buy rate tu apa kan. Kemudian sampai kat diri dia,
Nanti dia naik balik ni. Turun dan hari tu close pada di sinilah. Dan kita yang ada kat sini, ialah baru lagi kita yang ada dekat kawasan 215 ni. 215 ni kita mengandaikan bahawa esok dia buka, dia dah naik sebab dia dah pernah naik sini. Kita duk tengok candle panjang kat atas ni, maksud dia mudahlah naik atas ni kan. Padahal candle panjang kat atas ni, sumber ni menunjukkan orang jual banyak. Ni orang jual banyak ni. Menunjukkan orang jual banyak. Kita pun mengandaikan esok dia naik sampai sini aku jual lah. Dia buka pada paras penutup hari tu, cuba naik. Ni cerita dia tak tahu resistor ni, dia tak faham resistor lagi ni. Dia cuba naik, tak lepas resistor, tak sampai resistor. Patut dia kat sini ni dia dah cut loss lah, sekurang-kurangnya cut loss di harga entry lah. Ni kalau dia tahulah. Kalau tak sampai, biasanya lah akan patah balik, turun dan kemudian turun. Dia ada kat sini ni, dia rasa ni satu bit ni, contohlah dia main 10,000 satu bit ni 50, negatif 50, negatif 100, negatif 150. Dalam hati dia kata, aku baru sehari ni dah 150 lah. Dia dah jadi blur, dia tak tahu nak buat apa dah. Kemudian esok buka rendah pula. Silap. Esok buka tinggi, cubaan naik, buying pressure dah tak ada dah. Ni semua selling ni. Mungkin orang-orang yang daripada beli sini ke, ini lambat ke apa kan, ataupun orang dah beli sini ke, yang tak sempat jual kat sini, dia kata dia buat gap up ni, ada chance sikit ni, dia pun jual kat sini. Turun lagi satu bit. Mula-mula dia 50. Dia kat sini, dia masuk sini kan, 50, 100, 150, 200. Dia kata, negatif 200 dah merah dah ni kan. Macam mana aku nak buat ni? Kalau rugi ni, mengharapkanlah. Yelah, dia kata yelah, tapi harga sampai kat sini aku jual lah. Buka pada hari berikutnya, nak sampai tak, maksud dia masuk ke sini, negatif 50. Dia kata, ni ada chance naik ni, ada chance ni. Pasal dia tak tahu dah bila dah hujung ni, tak gagal menembusi badan ni, maksud ini dia dah jadi resisten kecil lah kan. Jadi ni tak lepas resisten kecil. Kesian lah kan. Kemudian esoknya, dia buka sini, dia cuba naik, tak lepas. Kemudian ada sikit jualan, mungkin waktu buka-buka tu ada jualan. Kemudian keesokan harinya dia buka gap up sebanyak 1 sen. Dia kata, nak dekat dah ni 50, negatif 50 je. Mungkin dia nak tunggu sampai harga, bagilah aku lebih sikit lah, aku nak untung 50, untung boleh naik sampai sini kan. Walaupun dia buat gap up dekat kawasan ni resisten kecil ni lah, tapi selling pressure tinggi lah, terutamanya orang-orang yang dah mungkin sangkut kat sini ke yang jual kan. Jadi semakin hari semakin jam selepas open market, semakin turun, turun sampai sini. Naik sikit lah. Esok dia buat gap down, nampaklah semakin banyak dia punya profile tu kan. Profile tu semakin banyak. Bong kata, bila lah nak sampai tang aku ni kan. Bila nak sampai tang aku, tak sampai. Kemudian hari berganti hari ni, banyak hari ni dia masuk hari ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke 6 ni maksudnya minggu ke lain lah ni. Minggu lain ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni pun nak dekat 2 minggu ni. Kalau 10 batang ni dah 2 minggu dah. Lama kau ni dia tunggu. Dan sementara nak tunggu rebound. Kat sini dia nampak ada naik dah ni. Dia bagi up kan. berjaya naik lah. Berjaya naik sampai kat sini. Maksud ini dah jadi
resisten barulah. Kemudian hari berikutnya dia kata, dah dekat dah ni dengan aku punya harga ni kan. Bila dah sampai harga 50, dia tak nak cut loss lagi. Itulah tak belajar. So kena belajar support resisten supaya tak tercedok kat atas-atas ni. Itu untunglah CB tak berada kat puncak kan. Ni pun contoh aja kan. Contoh ni sebenarnya berlaku. Kat saya berlaku, kat semua orang lah. Semua orang berlaku. Nampak ataupun orang masuk grup banyak sangat. Orang duk cakap ni apa breakout ni dah breakout ni. Kita pun terpengaruh dengan nama ke, banyak grup yang mencadangkan beli ke apa benda ke. Trading plan tak ada, tak kaji dulu counter tu tang mana dia punya resisten. Patutnya kalau lah kita tahu, okey, kita tahu ini adalah resisten dia. Dia kata ush dah breakout dah, lepas resisten ni. Konon dah lepas resisten ni, naik sikit, kemudian turun. Sebenarnya turun tu kena buat tindakan cepat sikit lah, iaitu dengan buat cut loss. Sebab bila dia turun, sekurang-kurangnya kita boleh dapat 1 bit ke, sebab dia tak berjaya naik lagi. Sebab resisten ni dia tak kukuh lagi, dia boleh pantul lagi. Dia tak kukuh, melainkan dia berhenti atas resisten. Berhenti atas resisten pun ada kes-kes tertentu yang dah berhenti atas resisten lah. Kemudian company buat bagi gap down di bawah resisten pula kan. Satu hal pula, puak-puak yang ada dekat bawah ni cuak lah. Mula-mula dia rasa, oi dah atas dia resisten, bolehlah dia save dia punya saham kat dalam counter tu kan. Ni company buat gap down pula, nak tarik orang, nak bagi harga murah ke apa benda ke. Itu pun satu hal juga tu. Close atas resisten, esoknya gap down ke bawah resisten. Itu karut-karut lah kan. Jadi standby lah. Sebab bila kita masuk dalam saham ni, benda pertama yang kita kena belajar sebenarnya adalah cut loss. Adalah sanggup untuk rugi lah. Dan set siap. Aku nak rugi 2 bit dia. Maksud dia bila kita masuk satu tempat tu, kita kena buat, kalau saya punya cadangan lah, order terus price untuk cut loss kita. Contoh kita masuk 215, aku nak cut loss contoh 2 bit dia, RM100 dia. Jadi kat sini set siap lah. Kita bagi contoh yang dekat ni lah, dekat resisten lah, senang kan. Okey, aku nak kalau 2 bit dia, kita masuk kat sini. Kita bagi atas sikit lah. Contoh tadi itu dah terhapus lah. Kita masuk kat sini. Konon yang ni adalah, okey, ni resisten sebab dia dengar cerita nak masuk kena 1 bit atas resisten. Alright. Okey, dia pun masuk lah kat sini. Dia kata, kalau saya punya style lah, yang saya duk suruh saya punya geng-geng buat, okey, entry kat sini dah dapat, kemudian jual terus, ataupun kita buat stop loss 2 bit daripada sini, 2 bit daripada tempat kita entry. Okey, kemudian sebab kita tahu bila dia tak nak berhenti dekat atas support ni, atas resisten ni, dia akan turun. Dia akan turun pada esok hari ni. Dia cuba naik tapi turun balik lah kan. Jadi buatlah cut loss siap-siap kat sini. Jadi senang, tak ada risiko, otak pun tak pening. Sebab bila kita masuk saham, kita kena menerima hakikat, pasangan untung adalah rugi. Kita tak akan dapat pilih satu je. Sebab kita nak untung tu betul-betul tipis. Untung betul-betul tipis pula. Rugi tu betul-betul tipis. Kita nak rugi 2 bit je. Untung maksimum bit lah, berkait dengan kita punya resisten yang kita dah tanda ataupun kita belajar lah kan. Jadi persediaan untuk masuk saham ni sebenarnya persediaan untuk bersedia untuk rugi. Dan banyak rugi yang kau bersedia. Jadi setkanlah siap-siap. Janganlah rugi sampai 20% daripada kita punya ni kan. Set 2 bit je lah. 2 bit, turun 2 bit aku cut loss. Tak kira lah lepas tu ada esok hari yang terbang ke apa ke, maksud itu bukan rezeki kita lah.
Sebab kebetulan kita berada pada dimensi masa tu, kita yang nak masuk, kita yang buat pilihan. Supaya ni kita mengharapkan esok, iaitu kita panggil apa, hope analysis. Hope analysis tak terguna pakai sangat. Kadang-kadang dia menjadi kan, tapi biasanya tak menjadilah. Jadi bila kita main dengan chart ni kita panggil technical analysis lah, yang berkait dengan gerakan harga kan. Jadi bila kita main dengan chart ni, technical, dia berkaitan dengan technical macam robot-robot. Jadi setkanlah siap robot kita ni, robot diri kita ni, untuk buat cut loss siap. Selepas masuk 200, buat cut loss, turun 2 bit daripada situ. Contoh 200, mana 200? 220 ni 215 1 bit, 210 1 bit. Untung-untung kalau dia tak sampai dekat sini, contoh dia berhenti kat sini, better lah. Better lah kan. Kalau dia berhenti kat sini, esok takut nahas, takut memanglah ada cubaan naik atas ke apa kan, tapi takut kita dah berada pada kawasan kita kata, dah dapat 50 ni, tunggu dulu lah, main tunggu dulu. Jatuh bye-bye lah kau. Dan meneruskan kejatuhan, sementara nak dapat balik harga itu, janggut ke lah, kita pun masuk sini kan. Sini naik, mengharapkan naik tak naik, lalah 3 hari kata tak naik, itu turun pula dah, kata komen dah kata puncak tu secara bersendirian kan, dah lah first masuk kan. Jadi jangan macam tu. Jadi kalau first time kita masuk dalam saham ni, ni cadangan lah. Sebab counter ni ada 1000 lebih counter yang syariah. Kita boleh cari dekat sini lah. Kita senaraikan dulu semua counter-counter, kita buat sedikit homework lah. Kita select lah nak yang syariah je, kemudian yang lain tak payahlah. Kemudian search, nanti kita dapatlah kat sini senarai semua counter-counter yang syariah saja. Nak tengok banyak sikit, set lah 50. Kemudian kalau nak jadi jangan buka waktu bursa market open, sebab yang ni dia akan bergerak, sebab yang ni dia ikut mana yang aktif. Top aktif, top volume ke top aktif, saya rasa top top volume. Volume yang paling, maksud dia transaksi yang paling aktif sekali. Paling aktif tak semestinya aktif jual lah, aktif beli kena aktif jual juga. Transaksi yang paling aktif ada kat ranking first lah. Kemudian cara dia senang je, ni macam yang saya selalu buat lah. Kita copy, dan pergi pindah ke Excel. Kemudian korang paste lah, buatlah sampai beberapa kali, buatlah sampai beberapa muka surat. Kalau satu muka surat ni ada 50 je lah. Jadi korang next je. Jadi kat situ korang senaraikan lah. Contoh saya tunjuk. Bila kita dah ada contoh sampai 2-3 page yang kita copy daripada Bursa Malaysia tu, ni kita buat filter maksud dia nak ada header ni lah, senang kita nak susun ke apa benda ke. Jadi kita dapat tengok kat sini lah. Kalau kita nak tengok susunan daripada kecil ke besar, sini lah, smallest to largest. So dia yang, jadi kita dapat tengok lah yang berharga berapa. Kalau kita nak tengok ni yang
kalau dia tak tulis ni, maksud dia tak cukup besar lah kita punya ruangan tab tu. Jadi pandai-pandai lah kodek-kodek. Ni salah satu cara lah kita nak pantau kaunter-kaunter. Sebab yang dalam, kalau kita tengok kat top 30 tu, kalau kita tak buat carian untuk syariah je, yang tu jadi campur lah dengan bukan yang syariah sekali kan. Kalau yang ni dia syariah je. Kemudian kita tengok lah, kadang-kadang kita kena familiar dengan kod dia. Kemudian dia juga ada warrant, dia juga ada induk. Ada yang ada induk je, tak ada warrant. Macam tengok yang ada dash, yang ada dash ni semua ada warrant lah. Warrant ni maksud dia anak lah, kaunter anak lah. Macam mana M-Tronic warrant. Janganlah tengok ni, sebab warrant ni dia berpandukan kepada induk dia. Jadi kita buang siap-siap yang ada warrant ni. Cara nak buang, pergi kat sini, tag filter, pilihlah does not contain. Kita tengok yang ada warrant-warrant ni semua ada dash kan. Jadi kita letaklah dash kat sini. Mana dash? Gelap-gelap kita nampak lah. Does not contain ni, dia ada 43, maksud ada 7 dah terbuang tadi. Ini warrant ni kan. Jadi inilah, ada 43 ni yang paling mahal. Top glove ni pun ada kat sini, RM6.80. Ini dia punya, ini harga apa nama dia? Kau tengok sini lah. Ini mungkin harga buka dia. Last price ni maksud dia harga tutup tadi. Okey. Jadi tandalah, buatlah nama ke apa ke. Kalau macam saya kumpul berapa muka surat, 200 ke 200 senarai ni, dan kita tapis lah. Kita tapis yang contoh kita nak set, aku ni nak yang 20 sen ke atas je. Okey, jadi kita filter by number filter. Kita tulis, tekan between. Yang ni kita cakap lah, kita nak 20 sen, 0.20 sampai 40 sen, 0.40. Jadi jumpa lah kaunter-kaunter yang berharga yang senarai kan tu. Jadi boleh lah buat dalam watchlist. Buat kaunter ni nak kena tengok juga dia punya graf. Dia tak melainkan korang betul-betul mengkaji fundamental berkaitan dengan syarikat ke apa ke, tahu projek-projek syarikat ke, projek yang bakal syarikat tu propose ke apa benda ke. Tak payah tengok lah, beli je lah terus. Okey, kalau nak tengok kat mana tadi tadi kita number filter kan. Ni kalau nak tengok 20 sen hingga 80 sen, 0.8. Tukarlah. Dia ada lagi. Ni satu muka surat je, kamu buat dah banyak sikit. Kamu nampak banyak sikit. Then dapat senarai ni, pergilah dekat chart Nexus. Chart Nexus tu kerja dia buat apa? Nak tengok trend dia tengah naik ke tengah turun ke. Sebab kalau yang macam korang yang baru-baru ni, nak tengok dia naik, nampak turun pun dia. Nampak naik kejap, nampak turun kejap. Jadi refer lah pada chart, nak tengok dia tengah turun naik. Dia kena update dulu. Alright, tadi kita antara cara menyenaraikan saham-saham lah, supaya dia boleh jadi satu benda yang familiar. Biar kita biasa lah kan. Cuma kalau kita bermain saham based on technical analysis lah, nama, nombor, ia tidak apa, dia tak memberi kesan sangat lah. Kalau ada dari sudut teknikal tu, dia boleh buat lantunan, tak kira lah apa nama dia,
apa status dia. Contoh KTB. KTB ni dah dapat level apa, saham yang bermasalah, apa counter yang bermasalah, boleh je naik. Banyak tu naik kadang-kadang. Jadi bila kita cerita pasal boleh naik ni, maksud dia boleh buat untung ni, asal menepati ciri-ciri yang kita boleh masuk, masuk je lah, tak kira apa lah. Tapi itulah, itu short trade lah. Ok, kita tengok ni, kita rasa dah siap. Jadi dekat kita punya chart Nexus ni, kita pergilah balik kat kita punya Excel. Kita type lah sama ada nama, tak payah letak SS ni. Type nama, DNAG, Chansoft, JAP, TDEX, INIC, IRIS. Ataupun kita type ni, nombor-nombor ni. Ok, dia mesti 4 nombor. Kalau dia ada 2 nombor ni, kamu tulislah 0024. Jadi dapatlah JAP. Ok. Ni nampak? Turun. Naik. Turun. Naik. Turun sikit. Naik. Turun sikit. Semuanya, bila kategori naik ni, bila satu-satu tapak tu dia lebih tinggi daripada tapak yang sebelum. Contoh, tapak ni maksud ni yang singgah ni lah, lebih tinggi daripada sini. Kemudian tapak ni lebih tinggi daripada sini. Then ada yang kena dekat, ada yang jatuh kan ni, dia buat gap up, dia buat gap down ni. Okey. Jadi kita tengoklah. Jadi kita type dekat sini, contoh JAP. Kita nak masukkan dia dalam senarai watchlist kita. Right click, add to watchlist. Tengoklah korang buat watchlist nama apa. Ataupun sebab bila kita guna JAP ni, just kita nak kaji-kaji, nak tengok-tengok, ataupun buat jalan cerita apa kan. Ataupun kita guna KLSE Screener. KLSE Screener ni pun antara benda yang biasa orang guna lah. Ataupun kalau korang daftar Trading View, macam saya guna Trading View tadi ni yang kita tunjuk ni, nama dia Trading View. Trading View ni menggunakan website lah. Kalau yang Chart Nexus ni, dia software lah. Dia software. Dan ada lagi satu, kalau Chart Nexus ni apps pun ada. Maksud dia boleh tengok menggunakan apps handphone lah. Kena download lah aplikasi tu. Jadi ada faham no? Masuk bursa, ready to cut loss. Kena belajar cut loss. Tak belajar cut loss, lama bertahun tunggu. Saya dah kena dah. Dah kena. First memang kena belajar cut loss. Sebab kita kena ambil kira untung berpasangan dengan rugi. Cuma kita kena set rugi aku nak sikit 2 bit, untung maksimum. Cara nak dapat untung maksimum, video-video saya sebelum ni pun saya dah tunjukkan dah. Dia ada satu, itu kita kena belajar indikator lah, macam mana kita nak tengok. Contoh hari pada 22 Oktober ni, kita tengok time frame 5 minit. Tadi 22 Oktober Ya ke 22 Oktober? Okey. Ya ke 22 Oktober? Apa benda jadi macam ni? Kat sini je. Ni apa? 22 Oktober betul lah. Kita pergi time frame 5 minit. Go to date 20 Oktober. Gila 20 Oktober. Alright. Okay, kat sini. Dia buka kat sini. Kemudian dia naik. Dia naik sekejap. Nak turun. Naik balik.
Kita beli kat sini. Dan turun, naik balik, kita rasa oh lega. Turun, kita dah beli kat atas dah, tak cut loss. Esok dia buka, jaya, kita tak cut loss lagi, masih mengharapkan lagi, tak belajar lagi resisten. Turun, naik, turun, start turun. Kita dah tengok Mega, kita tak tahu nak buat apa, mengharapkan naik kot lepas ni, naik kot lepas ni. Alah stres macam tu je. Jadi dia adalah cara je menggunakan indikator tertentu. Yang contoh yang saya ajar, saya cerita lah sekali sebagai panduan. Okey. Bila kita dah beli kat sini, okey, kalau kita nampak je signal hijau merah bercantum, bergabung lah, cross, dan hala dia ke bawah, itu satu petanda yang tidak baik lah. Terutamanya bila kita beli dia naik 2 bit, tak naik-naik lagi, itu petanda yang tak baik lah. Sebab kita beli terlalu kalut. Sebab apa kita beli terlalu kalut? Sebab kita tengok dalam platform tu tambah 0.20 sen. Dia kata boleh naik ni, baru tambah sikit kan. Dah dia naik macam tu je, siap turun lagi kan. Jadi jangan terpengaruh lah dengan tu. Jadi kaji dulu counter. Kalau contoh kat sini kita buat beberapa watchlist lah. Dan kita masuk dalam watchlist kita ni, jadi senang kita nak pantau sini. Kadang-kadang kat sini, apa yang ada kat sini tak semestinya dia akan jadi top kan. Top tu sebab dia volume dia besar aja. Volume besar tak semestinya menguntungkan. Jadi saya rasa cadangan saya lah untuk yang baru-baru main ni, pilih satu counter hentam, setting stop loss 2 bit selepas entry. Tengoklah, belajarlah untuk menerima kerugian. Sebab kita kena menerima hakikat lah benda tu. Sebab dia memang pasangan dalam saham ni lah, untung rugi. Takkan kita nak untung je kan, rugi tak nak. Pandai dia datang package. Sebab saya dah kena dah. Dah banyak ratus-ratus pun ada, ribu pun ada. Terpaksa cut loss pun ada. Tunggu lama sangat, tak naik-naik, silap-silap cek turun lagi, kata dah tak naik, cek turun lagi kan, cut loss, terpaksa cut loss. Okey, setakat tu dulu kita punya perkongsian. Bye, Assalamualaikum.